Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan Renungan Ramadan. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian? Saya doakan semoga tuan-tuan, puan-puan semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini tanggal 22 Ramadan 1444 Hijrah kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang untuk berada lagi di bulan Ramadan ini yang mana kita telah menunggu setelah sekian lamanya sejak dari bulan Rejab, bulan Syaban, dan alhamdulillah hari ini kita masih lagi diberikan peluang untuk kita hidup dan menjalani ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, penonton yang dikasihi Allah, kita telah berada di kemuncak. Jika Nabi SAW pada 10 akhir Ramadan Nabi akan melakukan ibadat melebihi daripada hari-hari ataupun di waktu-waktu sebelum 10 Ramadan. Maksudnya 10 Ramadan yang terakhir ini merupakan kemuncak bagi bulan Ramadan kerana terdapat satu malam yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, iaitu Lailatul Qadar. Ya, jadi untuk kali ini saya tidak bercakap tentang Lailatul Qadar, tapi saya ingin memberi penekanan terhadap bulan Ramadan merupakan bulan keampunan. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah, bagaimana yang kita ketahui, pintu-pintu syurga terbentang luas dan juga pintu-pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Dan Allah SWT telah memberikan peluang kepada kita untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda yang diwakilkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis tersebut dapat kita rumuskan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Namun begitu, ada kriteria-kriteria tertentu yang perlu kita ikuti untuk kita mendapatkan keampunan penuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pada hadis tersebut, perkataan imanan, iaitu beriman dengan kefarduan puasa tersebut, dan juga ihtisaban, dan juga yakin tentang ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi dua kriteria ini apabila kita dapat penuhi, maka kita tergolong dalam orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keampunan ma taqaddama, apa sahaja dosa yang telah mereka lakukan, min zambi, daripada segala dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi kepercayaan tersebut ialah tentang kefarduan puasa tersebut adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita kena melakukannya dengan penuh keimanan, iaitu ikhlas dan yakin kita hanya puasa kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak kerana perkara-perkara lain, bukan kerana orang, bukan kerana mengikut-ikut, bukan kerana untuk menunjuk-nunjuk. Hanya satu sahaja matlamat puasa, iaitu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada bulan Ramadan ini, pintu keampunan bukan sahaja kita letakkan di hujung penghujung 10 Ramadan, tetapi ianya terbentang sejak dari awal Ramadan lagi.
Jadi sebab itulah ulama-ulama terdahulu mereka melakukan amal ibadat bermula daripada 1 Ramadan hinggalah penghujung Ramadan. Namun begitu mereka masih lagi menguatkan ataupun memperhebatkan lagi amalan ibadah mereka di 10 malam terakhir, lebih-lebih lagi pada malam ganjil. Kerana apa? Kerana ingin merebut ataupun memburu malam Lailatul Qadar. Namun begitu, keampunan yang Allah SWT janjikan ialah pada setiap masa pada bulan Ramadan, tidak kira sewaktu berpuasa ataupun kita qiyam pada waktu malamnya. Jadi sama-samalah kita beramal dan mempertingkatkan keimanan kita dengan kita melakukan amalan-amalan ibadat, amalan-amalan kebaikan, kita bersolat, kita memberi sedekah, memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa, dan melakukan qiyamul lail pada 2/3 malam. InsyaAllah mudah-mudahan kita tergolong daripada Allah, daripada orang yang Allah SWT sebut la'allakum tattaqun. Amin, insyaAllah. Itu saja daripada saya yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah itu daripada kekurangan diri saya sendiri. Dan hakikatnya yang baik dan yang lemah itu hanyalah datang daripada Allah SWT. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.